Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sihat ke? Okey, saya harapkan semua sihat sejahtera di luar sana. Salam ceria dan sentiasa happy-happy dengan hidup kita hari ini. Okey, seperti biasa, nama saya Warusmani bin Cik Wahmat, salah seorang manager ataupun head manager di Kowe Malaysia Sdn Bhd di bawah organisasi CS Team, team nombor 1 di Malaysia. Alhamdulillah. Hari ini hari yang ke-48 kita dalam PKP. So kita masih bersemangat lagi untuk kita teruskan kita punya perjuangan kita melawan untuk kita hilangkan hapuskan rantaian-rantaian COVID-19. Okey. Hari ini 4 Mei 2020 bersama dengan 11 Ramadan. Alhamdulillah. Okey, hari ini saya ingin share satu topik yang berkaitan dengan bagaimana caranya kita membina hubungan baik dengan pelanggan dalam PKP ni. Satu topik yang saya rasa agak sesuai lah dalam keadaan PKP ni, macam mana kita nak buat hubungan baik dengan customer. Okey, sebelum saya meneruskan kita punya cara-cara kita, so saya nak berikan sedikit tips lah. Tips ni saya nak berikan 5 tips 5 tips berkaitan dengan macam mana kita nak membina hubungan baik dengan pelanggan. Okey, pertama, kita kena ada komunikasi yang berkesan dengan pelanggan. Okey, kerana ia adalah satu medium yang kita wajib buat, communication. Tetapi kita jangan sentiasa berkompetisi dengan menghafalkan skrip. Hafal skrip ni kita tak boleh buat lah. So kita kena sentiasa bersantai, bersahaja, kalau boleh berjenaka sedikit lah masa kita buat communication dengan customer. Kita kena gunakan gelaran-gelaran yang formal, seperti contohnya encik, tuan, puan, supaya kita rasa tunjuk hormat kita pada mereka. Okey. Sekiranya kita dapat berkomunikasi dengan baik dengan mereka lebih 10 kali, insya-Allah ia akan menjadi suatu daya tarikan kepercayaan kepada mereka dengan kita. So kita kena sentiasa berhubung dengan mereka lah 10 kali. Okey, lebih pun tak apa, jangan kurang. Okey, yang kedua, kita kena fahami pelanggan kita. Okey, kita kena buat mereka macam kawan. Bila kita buat macam kawan, kita kena faham, kita tahu, kita dah tahu apa yang mereka nak. Okey, mesti ingat nama. First ingat nama. Kedua, keperluan mereka. Okey, tahu keadaan kewangan mereka supaya kita tak sentuh benda-benda yang sensitif. Okey. Dan bila kita tahu benda-benda macam tu, kita akan lebih fokus kepada apa kehendak bisnes kita. Supaya kita tidaklah melayan benda-benda yang bukan target kita. Ya, buang masa. Jangan buang masa dengan benda macam tu. So kita kena fokus benda tu. So kita kena faham pelanggan kita tu macam mana. Okey, kena kaji sikit benda tu. Yang ketiga, kita kena ambil perhatian terhadap maklum balas pelanggan. So kalau kita call pelanggan call kita, komplain ke ataupun buat apa-apa yang bertanya pasal sesuatu tentang produk kita, kita kena cepat respon. Kita jangan andaikan komplain ataupun isu yang mereka bangkitkan tu sebagai suatu isu yang remeh, yang kita tak perlu nak settlekan. Kita kena settlekan, kita kena respon dengan baik. Okey, sebabnya kita tak tahu sejauh mana pelanggan kita tu akan buat tindakan di luar jangkaan kita. Jadi kita kena bersemuka benda tu. Okey, kita kena bersemuka dengan benda tu, dan kita kena beri sebaik-baik jawapan yang baiklah untuk memuaskan hati mereka. So kita kena pandai untuk menjaga communication kita tu, ataupun menjaga respon kepada isu mereka tu dengan baik, supaya tidak ada tindakan yang tak dapat kita kawal nanti. Okey. Seterusnya, tip yang keempat adalah sentiasa berhubung dengan pelanggan setiap anda. Okey, kita ada dua jenis pelanggan. Itu pelanggan yang baru, pelanggan yang sedia ada. Okey, pelanggan sedia ada kita penting, sebab mereka ni lah yang memberi impact kepada kita punya sales kita. Okey. Pastikan database kita ada. Okey. Dan kita kena buat maklum balas untuk pelanggan dengan cara mungkin kita buat quiz ke, kita buat kontes pada mereka ke, supaya mereka bagi feedback pada kita. Cara kita berpromotion, cara company kita buat marketing, dan cara
apa tu, produk kita tu macam mana. Dia punya keberkesan macam mana. Okey, adakah rosak ke, memberi sesuatu yang baik kepada keluarga ke, macam mana. Okey, hasil daripada ni mereka akan terpengaruh dengan kita secara tidak langsung. Mana kita sentiasa menjaga nama bisnes kita dengan baik. Okey, kita tidak tinggalkan mereka. Okey, daripada situ pelanggan ni akan percaya pada kita dan mereka akan beli lagi produk kita dengan kita. Okey, dia orang akan recommendkan pada orang lain. So benda ni penting. Okey, jangan sesekali pelanggan setia kita ni kita abaikan. Kita sentiasa kena connect dengan mereka. Okey, tip yang kelima adalah kita kena bina kepercayaan kita dengan pelanggan. Ingat, bisnes bukan untuk kita mengambil keuntungan. Okey, bisnes adalah untuk menyelesaikan masalah mereka. Dua benda yang berbeza. Okey, keuntungan menyelesaikan masalah. Jika kita fikir keuntungan, kita hanya dapat duit. Tapi kalau kita fikirkan pada penyelesaian masalah, kita akan dapat kejayaan dalam berbisnes. Secara terlangsung duit confirm akan masuk lah kan. Okey, kita ada produk, company buat promosi, company buat packaging cantik, deliver cantik, semua cantik. Pelanggan suka dengan benda-benda macam tu. Tetapi kalau kita sebagai seorang salesman atau seorang servis kepada mereka, tapi kita tidak memperbaiki kita punya servis, kita punya cara promotion kita, cara kita berkomunikasi dengan mereka, baik mana pun sekalipun produk kita tak akan dapat menjual produk yang baik itu dengan banyak, sebab kita tak pandai untuk membina kepercayaan customer dengan kita. Jadi kita perlu tingkatkan kita punya skill dalam promotion, skill dalam membina kepercayaan. Okey, barang dah cantik tapi kita punya skill tu tak cantik, so pun tak jadi juga. So dua-dua tu kita kena cantikkan. Okey, jaga benda tu. Alright, so ada 5 tip macam mana kita nak membina hubungan dengan pelanggan yang baik. Okey, tips ni kita kena ingat, kita kena sentiasa ingat apa itu tips yang kita kena buat dengan customer. Jadi dalam PKP, benda-benda macam ni kita kena relatekan dengan kita punya keadaan sekarang. Kita tak boleh keluar, jadi kita kena buat cara yang dalam keadaan media sosial, hubung kita dengan media sosial. Contohnya kita kena update FB kita dengan lebih cantik. Okey, FB kita, kedai maya kita kena sentiasa dekorkan kedai maya kita dengan lebih cantik. Okey, kita kena kemaskinikan profil kita, kena kemaskinikan produk kita, kena kemaskinikan promotion kita. Okey, jangan berlebih-lebihan. Kita kena buat cara yang lebih cantik lah. So, okey, update selalu. Jangan kita dah sebulan tak update, 4 hari, 5 hari baru nak update. Kita kena update selalu. Okey, sebab daripada update ni, customer akan suka tengok. Okey, satu lagi WhatsApp. WhatsApp ni satu medium yang sekarang saya rasa yang sekarang ni memang disukai ramai. Senang, simple. Okey, kita kena sharing segala maklumat yang kita ada dengan mereka. Tak kisahlah maklumat pasal produk ke, pasal isu semasa ke, motivation ke, ayat motivation. Kita kena sharing dengan mereka supaya mereka tahu kita ni dekat dengan hati mereka dan kita ada dengan mereka. Okey, yang seterusnya Instagram. Kita berjinak-jinak, kita kena pandai, kita kena kreatif dalam buat video, promotionkan diri kita, okey, dan promotionkan dengan barang produk kita yang kita hendak promo. Okey, kita kena belajarlah, dengan jadi director kepada video kita yang baik. Okey, insya-Allah video yang baik ni akan rasa customer akan suka tengok dan mereka akan happy dengan kita. Dia akan mendekatkan lagi hubungan kita dengan mereka. Yang seterusnya call. Okey, kita ada database, kita ada nombor telefon kan, kita ada nama dia orang dan kita call. Just call, walaupun sehari sekali ke 2 hari sekali kita call. Call bertanya khabar, bersembang apa khabar hari ni, sihat ke? Okey, macam mana dengan produk kat rumah, dalam keadaan yang baik ke Okey, kalau
mesin mereka, mesin air mereka baik ke, penapisan mereka ada masalah ke, kita just call, kita bertanya macam tu, simple je, supaya kita tak nak ada jurang di antara kita dengan customer kita. Okey. Bila kita dah buat semua tindakan yang macam tu, insya-Allah hubungan kita dengan pelanggan kita akan sentiasa dekat. Cubalah kita buat benda ni konsisten. Jangan kita buat skip. Mungkin kalau skip tu pelanggan kita akan rasa kita tak serius dan kita tak kita rasa macam mereka akan rasa macam kita ni macam fake lah, pura-pura lah. Okey, kita kena konsisten, kita kena yakin. Okey, saya nak tambah sedikit berkaitan dengan database tadi tu. Okey, kita ada database. Macam mana kita nak database? Tapi macam-macam cara kita dapat. Pertama, kita kena boleh minta daripada hot market kita. Hot market kita boleh buat kontes, kita boleh buat kuis, kita boleh buat orang kata apa, beri kita e-book pada customer kita dalam di Facebook. Siapa nak e-book, letakkan alamat ataupun nombor telefon. Right, macam-macam kita dapatkan. Tapi macam mana lah kita dapat? Macam mana kita nak simpan dia supaya benda tu tak jadi sia-sia. Okey. Dalam simpanan kita kena bahagikan. Kita kena susun kita punya database. Macam mana? Kita kena letakkan nama dia, nombor telefon dia, lokasi dia. Itu yang paling simple sangat. Simple. Okey, sebab apa? Kita nak tahu di mana dia berada. Dan kita boleh fokuskan apakah keperluan dia yang untuk kita settlekan masalah dia. Jangan kita letakkan nama dengan telefon, kita tahu dekat mana. Entah dia dekat Sabah ke Sarawak ke, susah betul kita nak berkomunikasi. Kalau kata nak jumpa, kita tak tahu dia ni kat mana. So benda tu kena ada. Alright. Saya rasa setakat ini sahaja untuk saya share pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada share-share yang akan datang. InsyaAllah. So saya harap semua kawan-kawan saya di luar sana yang mendengar, yang menonton video ni, semuanya sukses dan saya harap semuanya berjaya dan kaya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.